video je. Nak hide gambar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada semua warga kerja Kedah Medical Center dan penonton-penonton di Facebook Live Kedah Medical Center. Okey, insya-Allah hari ini kita akan berbicarakan topik kita berkenaan dengan asma. Okey, sempena dengan hari ini adalah Hari Asma Sedunia yang berlangsung setiap tahun pada 4 hari bulan 5 yang bertajuk Uncovering Asthma Misconception. Maksudnya dekat sini kita banyak salah faham, tanggapan salah faham berkenaan dengan asma. Dan mana insya-Allah hari ini doktor akan membicarakan berkenaan dengan asma terutamanya di kalangan kanak-kanak. Okey, berkenaan dengan topik kita pada hari ini, itu asma di kalangan kanak-kanak, saya bawakan Dr. Yu, Dr. Pakar Kanak-kanak Kedah Medical Center, Dr. Yu Hoi Chan. Ya, apa khabar doktor? Ya, I'm fine, thank you. Okay. So doktor, hari ini macam mana patient ramai doktor di Kedah Medical Center yang jumpa dengan doktor? Ya, agak ramai actually. Ada ramai dah. Ramai yang tak sihat. Oh, sekarang ni pun ramai tak sihat doktor ya? Yes. Okey, baik. So jadi kita tanpa membuang masa, kita akan teruskanlah berkenaan dengan tajuk kita iaitu World Asthma Day ataupun kita panggil asma di kalangan kanak-kanak. Jadi doktor, secara umumnya doktor boleh tak ceritakan sedikit berkenaan dengan World Asthma Day yang kita sambut setiap tahun, terutamanya pada tahun ini yang bertemakan Uncovering Asthma Misconception dan asma secara general di kalangan kanak-kanak di Malaysia ni doktor. Okay, so hai semua, saya Dr. Yu, pakar kanak-kanak dari KMC. So hari ini kita akan bincang tentang asma di kalangan kanak-kanak. So, asma ni sebenarnya merupakan satu penyakit kronik yang melibatkan sistem pernafasan di kalangan kanak-kanak dan di dewasa juga. So, apa yang berlaku sebenarnya ialah keradangan di saluran pernafasan kita dan seterusnya menjadikan saluran pernafasan kita sensitif. Tak gerak. Okey.
So, tahun ni macam Syam bagi tahu tadi, World Asthma Day. Tema untuk tahun ni ialah Uncovering Asthma Misconception. Bermaknanya kita nak cuba mengubah persepsi orang ramai terhadap asma. So, sorry. Is it on? Right. Okay. Alright. So, tahun ni antara soalan-soalan yang sering kita dapat ialah asma. Asma ada, asma tu penyakit berjangkit. Ataupun sesiapa yang mempunyai asma tu tidak boleh bersukan. Asma hanya berlaku di zaman kanak-kanak dan akan hilang semasa dewasa. Dan asma hanya boleh dikawal dengan ubat steroid dos yang tinggi. So, saya berharap dengan lepas perbincangan kita hari ini, kita dapat bagi fakta yang betul tentang asma. Ya? So, kalau kita tengok, satu daripada 12 orang kanak-kanak di dunia ni actually menghidapi asma. So, kalau kita tengok balik kat Malaysia ni, lebih kurang 7% kanak-kanak di bawah 18 tahun yang menghidapi asma. Agak banyaklah sebenarnya. So, kita nampak dua puncak ni. So, satu di umur 6 dan 7 tahun, satu pula di kalangan remaja. And statistik menunjukkan budak lelaki lagi ramai yang dapat asma berbanding dengan perempuan. Dan kepada sesiapa yang mempunyai keturunan ataupun sejarah keluarga lah yang mempunyai asma ataupun penyakit alahan lain, contohnya restung ke, eczema ke, berisiko lagi tinggi. Berisiko tinggi. Okey doktor. Kita tengok doktor, berkenaan dengan asma ni, antara faktor kita panggil penyebab lah. Kenapa asma tu sering berlaku, terutama di kalangan kanak-kanak doktor? Okey. Punca utamanya ialah keradangan. Keradangan yang berlaku di saluran pernafasan kita. So, kalau kita tengok gambar raja kita ni, di sebelah kanan ni ialah normal lung. Normal punya saluran pernafasan. So, kita boleh tengok otot di sekeliling saluran pernafasan ni relax. Ya? Dia tak ketat. Dan ruang di, can I see this one? Ruang di sini, laluan di sini memang besar lah. So, oksigen boleh lalu dengan elok. Maksudnya di situ adalah untuk saluran pernafasan yang normal. Ya. Okay. So, manakala di sebelah kiri ni ialah asthmatic lungs. Ya. So, kita tengok satu, masa di sekeliling otot ni jadi ketat. Okay. So, dia ketat. Satu lagi, tengok ni. Dinding di saluran pernafasan ni jadi bengkak. Radang, bengkak dan merah. Seterusnya, kahak yang warna kuning ni kahak lah. Oh, kuning tu kahak. Kahak yang berlebihan ini dihasilkan. So, semua ni akan block kita punya airway. Ya? So, dia akan menjadikan airway kita ni sempit. So, seterusnya menghasilkan gejala-gejala simptom, simptom asma lah. Simptom asma. Okay. Macam bunyi wheezing masa kita bernafas, ataupun ketat dada, ataupun batuk. Maksudnya bunyi tu kita dengar secara luar ataupun kena doktor kena check melalui kalau kata yang serius, kita tengok tahap. Kalau kata tahap sempit tu memang sempit sangat, kita memang boleh dengar daripada luar. Okay. So, next one. Okay, yang ni antara faktor tu doktor. Kita tengok tadi doktor ceritakan bagaimana asma tu boleh terjadi. So, jadi faktor je doktor, macam mana doktor? So, antara faktor-faktor pencetus ataupun kita panggil triggering factor lah, yang biasa ialah jangkitan virus, we see here. And then perubahan cuaca. Hujan, panas, pertukaran cuaca. Alahan ni pula hama ataupun binatang peliharaan, terutamanya kucing lah. Kucing. Emosi kadang-kadang terjadi juga. Kalau kata seseorang budak tu contohnya ketawa ataupun dia marah, menangis, kadang-kadang dia akan mendapat serangan asma juga. Okay. And then bahan perangsang ni pula, contohnya bau minyak wangi, perfume. Minyak wangi, okay. Ataupun bau cat. Boleh. Asap rokok memang recognize risk factor. And then pencemaran udara, contohnya jerebu lah. Ataupun contoh dekat Kedah ni orang bakar jerami. Betul lah. So, makanan tu pula actually berbeza bergantung kepada individu. Because some children dia mungkin tak boleh ambil ais, some tak boleh ambil buah-buahan, some tak boleh ambil seafood. So, ibu bapa kena tengoklah apa yang mereka tak boleh ambil. Tak boleh. Maksudnya kalau orang A ni dia makan, maksudnya dia minum ais jadi asma, tak semestinya orang lain. Betul. Kadang-kadang
kadang-kadang orang tu allergic terhadap pengawet makanan, preservatif. Bukan makanan tu sendiri, tapi pengawet makanan. Macam kek contohnya, orang tu bukan allergic ataupun allergic kepada kek tu, tapi preservatif dalam kek tu. Bahan di dalam kek tu yang menyebabkan boleh menjadi pencetus asma. Okey. Tadi doktor ada ceritakan sikit ada perbezaan berkenaan dengan bangsa Melayu yang kita tengok tadi yang ramai yang kena asma dan juga lelaki lagi ramai yang kena asma berbanding dengan perempuan. Adakah jadi faktor kepada keturunan ataupun faktor kepada kalau lelaki tu terhadap dia punya fizikal tu doktor yang menyebabkan perbezaan? Actually ramai orang di dunia ni telah buat kajian, tak dapat lagi kenapa lelaki lagi banyak. But this is only in children. Tapi kalau kita tengok statistik untuk perempuan, contohnya dewasa, perempuan lagi ramai yang dapat asma berbanding dengan lelaki. Ini untuk kanak-kanak sahaja. Tapi if they progress to dewasa, especially 40 tahun ke atas, biasanya perempuan lagi banyak dapat asma berbanding dengan lelaki. Walaupun pada asalnya lelaki tu lagi ramai. Tapi makin-makin meningkat tu perempuan yang lagi ramai yang kena asma lah berbanding dengan lelaki. Okey, baik tu. Itu antara faktor-faktor lah. Ibu bapa yang tengok di Facebook, kita boleh tengok lagi lah. Antara punca kepada asma tu macam mana doktor highlight kan, dia ada banyak, dia tak semestinya salah satu saja. Dia ada banyak punca-punca tu dan jadi ibu bapa kena tengok lah. Kalau kata contohnya tiba-tiba waktu tu tiba-tiba jadi asma. So mungkin ibu bapa boleh tengok apa punca tu pada asma supaya kita boleh elakkan lah. Betul. Langkah pencegahan sangat penting lah. Okey, baik doktor. So jadi ni doktor, bila kanak-kanak tu mungkin ada setengah ibu bapa tu yang pertama kali tengok dia tak tahu macam mana serangan asma. So jadi boleh doktor ceritakan macam mana kita nak tahu yang anak kita tu sebenarnya kena serangan asma? Supaya kita lebih berjaga-jagalah terhadap anak kita. Doktor. So sebelum kita discuss further tentang serangan asma, kita tengok dulu apakah gejala asma. So satu ialah batuk. Batuk ni dia ada ciri-ciri tertentu. Batuk waktu malam, nocturnal cough kita panggil. Waktu malam biasanya sebelum tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur ataupun semasa tidur. Lepas tu awal pagi. Contohnya pukul 2, pukul 3 masa sejuk lah. Budak tu akan bangun batuk. Ataupun satu lagi kita tengok masa mereka buat aktiviti lasak contohnya atau bermain, seseorang budak tu mungkin akan berhenti sekejap, batuk, lepas tu sambung balik main. Yang tu ciri-ciri. And seperti yang saya cakap, asma ni merupakan penyakit kronik. Maksudnya simptom ni on off, berpanjangan, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan ataupun beberapa tahun sebelum dapat didiagnos sebagai penyakit asma. Dia bukan terjadi dalam seminggu ke, 2 hari ke 3 hari. So it's an on off thing. Very take some time. So ketat dada ni biasanya untuk budak yang besar lah, yang dia boleh mengadu kata chest tightness. Sebab saluran pernafasan tu sempit. So dia akan rasa macam susah nak nyawa. Dia waktu rasa ketat dada tu waktu biasa atau lepas main? Waktu biasa boleh ataupun semasa dia main. You akan nampak dia semput lah berbanding dengan budak lain. Maksudnya kalau kata budak ketat dada, contoh budak yang dia tak boleh nak bercakap. Betul. So tanda-tanda tu sama ada dia pegang dada ke ataupun dia rasa sakit kat dada ke atau tak, dia tak boleh nak bagi tahu kita, tapi kita boleh tengok daripada fizikal luarnya. Dia akan bernafas laju. Nanti kita akan tunjukkan bernafas laju ataupun berombak. Kita tengok dada dia berombak masa dia bernafas. Okay. And then nafas bunyi lah macam whistle, wheezing yang kita cerita tadi. Sama ada kita boleh dengar daripada luar ataupun doktor yang kena diagnose lah. So kepada budak yang ada eczema, tu penyakit alahan kulit ataupun resdung, yang ni boleh menyokong diagnosis kita. Sebab asma, resdung dengan eczema dalam satu family. Mereka merupakan penyakit alahan satu family. Boleh? Okay. So, apakah yang berlaku semasa serangan asma? Perbezaannya ialah ni, this one. If you have asthmatic attack, kita boleh tengok saluran pernafasan dia akan jadi sangat sempit berbanding dengan biasa. Waktu biasa kalau kita tak rawat dia memang akan nampak radang kat situ lah.
Tapi dia memang kecut, tapi taklah seteruk yang sampai tak boleh bernafas ke, bernafas laju ke, kan. Tapi kalau kata ada serangan asma, contohnya dia terkena hujan ke, main dengan kucing ke, semua ni akan menyebabkan saluran tu jadi lagi bengkak. Lagi bengkak, kahak akan lagi banyak dihasilkan. So seterusnya dia akan jadi kita punya otot di sekeliling saluran pernafasan tu ketat. So saluran pernafasan kita memang akan jadi sangat sempit. No? So lepas tu dia akan menghasilkanlah tanda-tanda serangan asma macam saya kata. Kelihatan gelisah, berpeluh, kesusahan bercakap. So contohnya masa I assess seseorang budak, kalau kata dia boleh cakap, saya akan suruh dia buat satu ayat. Sama ada dia boleh lengkapkan satu ayat yang sempurna ke tak. Dalam satu nafas? Yes, dalam satu nafas. Ataupun suruh dia kira 1 sampai 10 dalam satu nafas. Kalau budak tu tak boleh buat macam tu, maksudnya dia penat lah. No? And then kesusahan bernafas laju. So kalau kita tengok table ni, ini kadar pernafasan yang biasa untuk budak ikut usia. So contohnya kita tengok, let's say budak tu 2 tahun, sepatutnya dia bernafas 40 kali, kurang daripada 40 kali dalam 1 minit. 40 kali. Yes. So kalau kata budak tu kita kira lah dalam 1 minit tu, contohnya dia bernafas, bukan, dia punya pernafasan. Pernafasan. Okey. Kalau kata dia bernafas lebih daripada 40 kali dalam 1 minit, bermakna budak tu penat lah. Okey. Ataupun bernafas laju lah, jantung laju, ada audible wheeze. Yang ni teruk. Kalau kata dia sudah sampai kat kebiruan di bibir ataupun nampak lekuk di bahagian dada semasa bernafas, maknanya dia sudah teruk lah. Sempit sangat dah kat saluran pernafasan dia. Tak dapat oksigen yang mencukupi. Itulah antara tanda-tanda serangan asma yang ibu bapa boleh perhatikan. Perhatikan kalau kita anak-anak kita yang dia nak diagnose asma ni, dia kena melalui doktor. Tapi kita sebagai ibu bapa ni, kita boleh tengok anak kita ni, kalau kata contoh tiba-tiba kebiasaannya waktu sejuk lah doktor. Waktu sekarang ni pun musim hujan. Okey, waktu musim hujan tiba-tiba kita tengok anak kita ni tiba berlaku, kita tengok macam abnormal. Tak seperti biasa, batuk yang terlalu kerap. Kemudian ada tanda-tanda seperti mana yang doktor terangkan tadi. So jadi itu mungkin anak kita ni mengalami serangan asma. Serangan asma yang kita rasa boleh menyebabkan masalah kesihatan yang lebih teruk lah akan datang. So benda ni kalau kita nampak ada je tanda-tanda ni, segeralah jumpa dengan doktor untuk kita tengoklah apa ni rawatan yang seeloknya lah yang kita boleh yang doktor boleh cadangkan ikut kepada masalah kesihatan tersebut. Okey, baik doktor. Asma ni doktor, adakah dia ni boleh maksudnya dia boleh hilang begitu saja? Bukanlah, maksudnya bila hilang dia punya faktor tu, hilanglah asma tu ataupun perlu dirawat? Asma ni memang perlu dirawat, dan nanti saya akan terangkan lagi, asma tu tidak akan hilang macam tu. Simptom dia kita boleh kawal, tapi penyakit tu tidak boleh sembuh sepenuhnya. Okay. So kita tengok the slide before that. This one. So kita tengok kenapa kita perlu rawat asma ya. So supaya kanak-kanak kita ni boleh menghadiri sekolah, menyertai sukan macam biasa, dan pembesaran mereka tidak diganggu. So seperti penyakit kronik yang lain, contohnya penyakit jantung ke, penyakit buah pinggang ke, semua ni sedikit sebanyak akan ganggu pembesaran budak. So asma is the same thing, is penyakit kronik juga. So kita memang kena kontrol lah simptom asma tu. Dan mengelakkan daripada kemasukan wad, and mengelakkan kemusnahan dekat tisu paru-paru. So setakat ni kalau kata kita diagnose asma, kita kena faham definisi asma tu maksudnya reversible. Maksudnya kita boleh reverse apa yang berlaku. Keradangan tu kita boleh reverse, kita boleh kawal. Tapi kalau kita tak rawat dia, lama kelamaan dia akan jadi irreversible. Tak boleh dikawal. So of course mengelakkan maut. Sebab serangan asma ni dia ada banyak tahap. Ada yang macam biasa, sederhana ataupun serius. Kalau terkena serangan asma yang serius, kadang-kadang budak tu oksigen dia akan kurang, tak boleh bernafas sampai tahap berhenti bernafas. Yang kena masuk ke ICU ataupun masukkan tube pernafasan. Memang bahaya. Memang bahaya lah. Jadi yang penting sekali untuk kanak-kanak tu, pertama sekali menghadiri sekolah lah.
untuk dia punya masa depan dia. Yang kedua untuk menyertai sukan. Kita tengok ada macam saya dululah waktu sekolah, tiba ada seorang tu waktu sukan wali tukar baju. Tiba dia tu tak boleh tukar baju sebab dia ada masalah asma. So benda tu kita kena buat rawatan lah pada anak kita supaya kehidupan dia kat sekolah tu seperti mana kanak-kanak yang lain. Yang terutamanya untuk mengelakkan yang lebih teruk tu, mengelakkan maut lah. Itu kenapa asma tu kita perlu datang jumpa doktor dan perlu dirawat. Okey doktor. So rawatan tu macam mana doktor di KMC tu utamanya doktor? Okey. So kita tengok bagi saya memang emphasize ataupun menegaskan kepada pendidikan. Maknanya ibu bapa yang contohnya pesakit saya, memang saya akan educate lah. Kena pastikan mereka faham ataupun pesakit tu sendiri. Kalau kata dia dah besar, dia boleh faham, kita kena pastikan mereka faham apa tu asma, apakah langkah pencegahan, apakah faktor pencetus, ubat nak kena ambil macam mana. So dia kena faham benda macam ni dengan jelas. So pendidikan tu sangat penting. Kedua tu langkah pencegahan lah. So contohnya kita tahu anak kita tak boleh minum ais. Memang kita kena strict. Kita kena memang strict lah, firm. Kena paksa jangan bagi ais. Contohnya hama, kita kena sentiasa tukar cadar, ataupun jemur kita punya bantal, selimut semua tu. Ataupun pasang air filter lah. Langkah pencegahan sangat penting. So kepada sesiapa macam bapa yang merokok, memang kena cuba stop lah batuk merokok tu. Sebab kalau kata you batuk dekat luar rumah pun, bau rokok tu masih akan terlekat kat baju. So if your anak terdedah kepada bau tu, dia boleh jadi salah satu triggering factor kenapa dia dapat serangan asma. Okey. So plan didangkan asma ni nanti saya akan terangkanlah dengan lagi lanjut. Ubat tu saya bahagikan kepada dua kumpulan yang besar. Satunya pelega, satu lagi ialah pencegah. So dia memang ada perbezaan dua-dua ni. Kita kena faham lah. So pelega ni maknanya cuba melegakan simptom-simptom asma semasa dapat serangan asma. So efek dia sangat cepat. Dalam masa beberapa minit sampai beberapa a few seconds, dia akan menghilangkan simptom-simptom tersebut. Tapi kita kena faham, yang ini untuk sementara sahaja efek dia. Dia tak akan solve, dia tak akan selesaikan punca utama asma, iaitu keradangan. So untuk menyelesaikan masalah keradangan ni, kita kena guna pencegah. Pencegah ni kesemuanya lah actually terdiri daripada steroid. So the question that saya sentiasa dapat daripada ibu bapa ialah, saya tak mahu guna steroid. Saya takut tentang side effect steroid. So kita kena faham, steroid yang kita guna asma ikut puff. Inhaled steroid kita panggil. Yang ini berbeza dengan oral steroid. Maksudnya steroid yang kita makan. So dia tak akan ada side effect macam oral steroid. Cuma kita akan nasihatkan budak tu kena kumuh mulut selepas guna inhaler steroid lah, supaya dia tak akan dapat kulat di belakang tekak dia. Candidiasis kita panggil. Maksudnya kalau lepas pakai, maksudnya dia tak menjaga oral hygiene. Oral hygiene tu boleh menyebabkan tumbuhnya kulat lah. So actually apa yang saya advise kepada para ibu bapa paling senang ialah kita pastikan kita puff dulu sebelum anak kita pergi berus gigi. So ingatlah. So because when you berus gigi, you akan kumuh. So this is a way to elakkan lah daripada lupa kumuh. So pelega tu macam Ventolin lah, warna biru tu, untuk cepat melegakan dia punya simptom lah. Tapi pencegah ni macam steroid, steroid kat sini, Flixotide yang warna orange kat sini. Yang ni wajib guna. Maksudnya if the budak tu tak ada simptom batuk ke sesama ke, you tetap kena wajib guna. Guna berapa lama? Biasanya guna selama 6 bulan. And then dalam tempoh 6 bulan ni kita assess tengok dia ada simptom ke tak, sama ada dia batuk waktu malam, dia batuk awal pagi, dia batuk ke tak semasa melakukan aktiviti. Kalau kata dia sihat tanpa perlu ubat pelega, tanpa perlu nebulizer, tanpa kemasukan wad, then yes, kita boleh kurangkan dos steroid tu. Tapi wajib guna. Maksudnya kalau yang pelega tu, waktu orang tu ada serangan, waktu serangan kita akan gunakan pelega tu. Namun kalau pencegah tu kena gunakan sebenarnya makan ubat lah. Ikut dos dia dan ikut masa dia lah. Ikut arahan doktor lah. Bila kena stop, tak boleh stop
macam tu saja. So jadi kita kena faham lah, ubat ni dia ada 2 jenis. Ya. Kalau kita tengok TV tu orang ada asma pakai tu guna inhaler, itu kita panggil pelega. Yes. Ada satu lagi kita panggil pencegah. Supaya kita faham lah. Nanti datang bila jumpa doktor kata okay, kena gunakan inhaler ni ikut contohnya 3 kali sehari. Tapi kita tengok dekat TV orang tu pakai waktu serangan je. Tapi itu adalah perbezaan dia, perbezaan ubat tu. So kita kena faham lah, kalau kita nak settlekan masalah asma ni, punca utama ialah keradangan. So untuk settlekan keradangan ataupun inflammation, memang kena guna steroid. So yang guna untuk jangka masa yang panjang. Jangka masa yang panjang. Okey, dan dia punya side effect tu tak seperti mana yang oral. Itu yang penting lah. Yang itu penting. Okey. So kalau kita tengok untuk budak, sebab koordinasi budak tu agak tak sebagus macam orang dewasa. So macam kita tengok dalam TV, orang dewasa puff macam tu sahaja. Tapi untuk kanak-kanak kita tak boleh buat macam tu. So kita akan suruh beli corong ataupun kita panggil spacer. So corong ni senang je, kita lekat dekat dengan muka kanak-kanak tu, and then bubuh ubat tu kat belakang lah. Lepas tu kita puff ikut belakang. So ni just a very simple diagram yang kita tunjuk lah macam mana kita gunakan inhaler tu. So first kita goncang dulu inhaler tu. Lepas tu kita masukkan inhaler kat belakang corong tu, spacer. Kita dekat kat pelitup muka, dekat dengan muka kanak-kanak tu. Lepas tu kita tekan. Tekan, lepas tu kita tengoklah, kita kira dia bernafas 10 kali, 10 second. Selepas tu kita akan suruh mereka kumur lah. So it's a very easy way to use it. Tak susah, tak complicated. Kira berbeza sikit lah dengan dewasa. Kalau dewasa dia puff direct. Yes, puff direct. Sebab budak koordinasi tak bagus. You nak dia puff lepas tu sambil sedut tu memang susah lah. Sebab tu kita guna teknik macam ni, corong. Okay. So, oops. Back to the thing. So sekarang saya akan bincang sikit tentang asthma action plan. So this is called plan tindakan asma. Sangat penting untuk semua ibu bapa faham. So kalau kita tengok gambar raja ni dia terbahagi kepada 3 zon. Zon warna hijau maksudnya zon yang selamat. Kat sini kita guna hanya ubat pencegah sahaja. Tanpa perlu ubat pelegah. Maksudnya budak tu tak ada simptom. Maksudnya tahap yang mula. Paling tahap mula lah. Kalau kata contohnya seseorang budak tu dapat serangan. Mungkin hari ni dia terkena hujan ke ataupun tersilap makan ais ke, dia start batuk sekarang. Ataupun start self-sema, start bernafas laju sikit, dia akan terus pergi kat warna kuning. Zon sederhana lah. Kat sini kita kena start guna ubat pelegah. Ventolin. Sebab kita nak stop dia daripada batuk. Kita nak buka balik saluran pernafasan dia. So masa tu kita akan ikut arahan doktor lah. Nak guna berapa puff, berapa kali. Biasanya kalau kata you perlu ubat pelegah, selama setiap 4 jam you kena puff. Makna masa ni tak okey. Anak you kena main kat hospital dah. Okey. Tak boleh guna sangat kerap lah. Kalau guna sekerap macam 4 jam sekali, maksudnya tak okey. Memang kena main ke hospital. Kena immediately datang. Immediately main ke hospital. So, kalau kita tengok, tadi balik. So, zon merah pula is a zon bahaya lah. Zon bahaya maknanya budak tu mungkin dah ada lekuk masa bernafas. Dah bernafas laju. So, kita kena terus pump. Puff tu, lepas tu terus bawa main kat hospital. Sebab tu bahaya. Mungkin kena admit lah masa tu. So ni plan tindakan asma yang kita kena tahu lah. So ini kita kena tengok kondisi anak kita je lah. Yes. So dia tak semestinya kita pakai puff tu, maksudnya anak kita tu tak perlu datang ke hospital. Yes, betul. Okay. So, jadi tengok sebab kita dengan puff tu dia tak boleh, kita tak melegakan anak kita punya asma. Jadi kena datang ke hospital lah untuk dapat rawatan yang selanjutnya lah. Okey, baik. Okey, itu antara tindakan asma lah kepada kita ibu bapa lah yang kena monitor, bukannya anak-anak. Okey. So, kita balik kepada soalan-soalan yang misconception tu ya. So, first thing is
adakah asma ni penyakit berjangkit dan memerlukan antibiotik? So, jawapannya asma bukanlah penyakit berjangkit. Dia tidak akan berjangkit. Dia merupakan sejenis penyakit sistem pernafasan yang kronik yang diakibatkan daripada keradangan di saluran pernafasan. So, antibiotik tidak diperlukan kecuali kalau kata serangan asma tu disebabkan oleh bakteria. Kita perlu antibiotik untuk lawan bakteria, bukan untuk lawan asma tu. Ya? Okey. So, kedua, perlukan kanak-kanak yang mempunyai asma mengelakkan sukan. So, jawapannya tidak perlu. Kalau kata simptom kita kontrol dengan baik, so budak tu tak akan rasa penat semasa bersukan. Okey? If sesetengah yang bernafas mungkin laju, then kita suruh mereka puff Ventolin. Ubat pelega. Lebih kurang 15 minit sebelum bersukan. Then should be fine. So kita actually encourage budak untuk buat sukan lah, terutamanya berenang. Maksudnya untuk asma ni berenang tu akan lagi improve lah dia punya simptom. Improve your lung function semua tu. Actually basikal ataupun berbasikal apa-apa aktiviti sukan lah. Actually it's good to orang salah faham bila asma tak boleh bersukan. Sedangkan bersukan tu boleh improve lagi dia punya lung function. Tapi kena syarat kena ambil pelega tu dululah. Kalau kata siapa yang simptom, walaupun if you already control your symptom dengan bagus, tapi masih mengalami contohnya batuk ke, penat semasa bersukan, then kita akan nasihatkan lah, you guna pelega dulu sebelum you bersukan. Okey. So we see the third question. Asma hanya boleh dikawal dengan dos steroid yang tinggi. Ini tidak benar lah, sebab kalau kita dapat informasi yang betul, kita ikut arahan doktor, kita guna ubat, teknik kena betul. Teknik yang kita guna, inhaler tu kena betul. Lepas tu kita mengamalkan langkah pencegahan. Kita dapat sahaja kawal dengan dos yang rendah. Tak payah step up to further dos yang tinggi. Dos yang tinggi lah, okey. So, the last question, sini. The last question here is asma hanya berlaku di kalangan kanak-kanak dan akan hilang semasa di zaman dewasa. So ini tidak betul lah, sebab asma ni boleh berlaku di kalangan kanak-kanak dan di dewasa sahaja. Dan kita kena fahamlah, asma ni tidak akan sembuh, tapi gejalanya kita boleh kawal. So contohnya kita diagnose seseorang budak tu umur 5 tahun, dia dapat asma. So kita memang start dengan ubat pelega dengan pencegah, kontrol simptom dia dengan bagus. Mak ayah dia memang buatlah langkah pencegahan yang betul. Mungkin dalam setahun ni dia sudah bebas daripada simptom asma. So tidak bermakna dia tak ada asma. Asma tu memang tetap ada. Keradangan tu tetap ada. Cuma dia tak seteruk. Dia akan ikut dia lah tingkat dewasa. Mungkin dia tak perlu guna ubat. Tapi kalau kata dia sampai kat contohnya dia sudah dewasa, then dia pergi merokok, mungkin dia akan dapat lah, serangan asma tu balik. Macam tu. Tapi kita boleh kawal lah simptom tu dengan bagus. Kawalan tu kita boleh lah kawal. Okey. So jadi itulah 4 soalan yang misconception lah terhadap asma. Yang biasanya orang akan bila ada serangan asma, bila ada asma tu, inilah perkara-perkara yang biasanya orang salah faham. Terutamanya yang sebenarnya saya pun baru memahami lah, baru belajar lah berkenaan dengan yang kanak-kanak punya asma tu kena mengelakkan kalau kanak-kanak asma tu dia boleh sebenarnya bersukan dan sepatutnya digalakkan bersukan. Okey, baik. Ini antara misconception lah yang sebenarnya keempat-empat ni dah dijawab lah oleh doktor, terutamanya berkenaan dengan asma tu, adakah dia tu boleh sembuh? Jawapannya tidak lah. Cuma doktor, asma tu doktor, sebagaimana doktor diagnose pesakit kanak-kanak tu adalah menghadapi masalah asma ataupun masalah macam pneumonia ke ataupun masalah bronchitis ke? Macam mana kita nak differentiate? Differentiate. So as I said, asma ni penyakit kronik. Berbanding dengan pneumonia ataupun bronchitis, dua-dua ni acute. Maksudnya simptom dia sat sahaja. Mungkin ibu bapa akan cerita, anak saya tak sihat seminggu, anak saya tak sihat beberapa hari sahaja. Sebelum tu memang sihat.
Okey, manakala untuk penyakit asma, ibu bapa akan cerita, anak saya doktor ni on off batuk, mungkin kali ni mungkin 2 minggu yang lalu ataupun 2 bulan yang lalu ataupun setahun yang lalu sentiasa duk batuk. Asyik duk batuk. And then sentiasa kena nebulizer. And then kita tengoklah sejarah keluarga dia ada ke tak. Sama ada budak tu ayah ke ibu dia ke ada restung ke, eczema ke ataupun asma. Ataupun budak tu sendiri ada restung ke tak. Sebab kebanyakannya I think about 40% budak yang ada restung ada asma pada masa yang sama. So kita tengoklah faktor-faktor macam ni. Faktor-faktor itulah. Okey, walaupun gejala dia lebih kurang sama. Tapi bila kata beza dia kronik tu bukanlah masuk teruk, kronik tu dia panjang. Tembong yang panjang. Ya. Berbanding dengan acute tu kena serangan, lepas tu acute tu kena jangkitan, contoh jangkitan kuman, lepas tu singkat lah dia punya singkat lah, lepas tu boleh sembuh. Yes. Okey. Itulah perbezaan asma dan juga penyakit-penyakit paru-paru yang lain lah. Ya. Okey, baik doktor. So setakat itu sajalah untuk daripada soalan daripada saya lah, saya laku moderator berkenaan dengan asma. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada soalan di Facebook berkenaan dengan asma, mungkin tuan-tuan boleh terus komen di kita bahagian komen, terus komen soalan di bahagian komen tu. Kalau kata ada masa kita akan bertanya teruslah kepada doktor. Okey, soalan pertama daripada Puan Nurul Tasha Aida. Okey, afternoon doktor. Doktor, apakah bezanya antara asma dengan pneumonia dan adakah sama pencegahan untuk kedua-duanya tu doktor? So macam saya kata tadi, I think I already explain the first part, apa tu perbezaan pneumonia dengan asma. So pneumonia is a jangkitan, sama ada virus ataupun bakteria lah. So dia biasanya start saja, simptom dia mungkin seminggu, demam, batuk, lebih kurang sama. Pneumonia ni akan merupakan salah satu punca pencetus faktor kepada asma. Tapi dia bukan asma sendiri. Pneumonia ni kita boleh rawat dengan antibiotik, dengan nebulizer semualah. So, macam mana kita nak elakkan? So, for the time being now, zaman COVID ni, kita kena pakai mask lah, pelitup muka. Oh, kepada anak kita. Ya, so kalau kata anak you ada asma juga, kalau you sentiasa pakai face mask, dia akan at least mengelakkan anak kita terdedah kepada habuk ke, ataupun kawan-kawannya yang dah tak sihat, jangkitan lah daripada kawan-kawan. So, face mask itu actually quite good. And then sentiasa practice good hygiene lah. Hand hygiene. So, cuci tangan, macam tu. Maksudnya pneumonia tu dia boleh progress kepada asma? Tak. Pneumonia ni boleh menjadi salah satu faktor pencetus serangan asma. Bermakna mungkin budak tu dah ada asma sebenarnya, tapi tak didiagnose. Kali ini dia terkena pneumonia. So kalau kita explore lagi detail, kita tahu actually budak ni mungkin setahun yang lalu ke setiap tahun dia perlu masuk wad. Dan di antara episod-episod yang dia masuk waktu, dia memang batuk sikit-sikit waktu malam. Batuk sikit pun cukup tak semestinya kena batuk berkahak. Batuk waktu malam sikit, waktu pagi ataupun masa dia buat aktiviti lasak, dia akan batuk. So kita tahulah. And then mungkin ayah dia ada asma ke, ayah dia ada restung ke, macam tu. So all these things can help us to menyokong diagnosis asma. Diagnosis asma tu. Okey, itulah antara perbezaan asma dan juga pneumonia. Okey, soalan seterusnya daripada Puan Syikin. Okey, saya suka membela kucing. Okey, tapi anak saya mempunyai masalah asma. Adakah cara lain doktor? Kita maksudnya dia nak bela kat kucing tak, tapi okey baik doktor. Okey, actually as I emphasize sebelum tu, memang kena elakkan kucing, tapi kalau tetap nak membela kucing tu, it's best to keep your kucing tu outside from the house. So kita tak mau kucing tu di bilik tidur bersama anak kita. This is number one. Number two, kita kena sentiasa vacuum lah. Vacuum, bersihkan kawasan rumah kita. And then kita kena, kalau boleh kita pasang air filter lah. Pasang air filter. And then kita kena nasihatkan anak kita supaya jangan duk peluk ataupun cium kucing tu directly. Kita boleh pet the kucing, tapi jangan peluk ataupun dekat sangat dengan kucing tu. Dia masalah kat kucing tu sebenarnya masalah dekat bulu dia ke ataupun masalah dekat saliva dia doktor? Actually banyak orang actually confused tentang benda macam ni. Dia allergic terhadap sesuatu protein
protein yang terlekat kat Bulu bulu. kucing. So protein tu boleh didapati daripada saliva ke, air kencing ke, ataupun dander animals tu. Dander tu maksudnya kulit lama yang sudah gugur. Ya sudah. Okey. Yes. So all these things actually is allergic terhadap protein tu, bukan allergic terhadap bulu kucing tu. Tapi protein tu boleh lekat kat bulu kucing tu. And then satu lagi, bulu kucing tu boleh simpan banyak habuk. Attract habuk semua tu. So ini semua akan menyebabkan anak kita terdedah lah kepada macam tu. And then kalau boleh kita kena mandikan kucing tu sentiasa lah. So jadi kalau Puan Syikin nak membela kucing, jadi kena ambil buat penjagaan tadilah. Kena kucing tu berada di luar. Kena sentiasa bersihkan rumah. Dan penting basuh mandikan kucing tu lah. Yes. Supaya kita faham kucing masalah dia bukan pada bulu. Masalah dia kepada apa yang melekat dekat bulu kucing tu tersebut. Okey, baik. Soalan seterusnya ada lagi ke? Okey, soalan seterusnya nombor 3. Okey, tadi mungkin doktor dah jawab dah, tapi tak apa, kita tanya juga. Okey, adakah disarankan kepada kanak-kanak untuk makan pelitup muka supaya boleh mengelakkan berlakunya serangan asma? Macam doktor kata tadi, asma tu datang daripada habuk, ada daripada kucing. Kan semua kan. So I think it's best kalau kita boleh, kita pakailah pelitup muka. Especially untuk kalau kata contohnya lah pergi sekolah, kawan-kawan sekeliling dia batuk ke, tak sihat ke, so kita pakailah untuk anak kita. Okey. Cuma yang untuk berkaitan dengan kanak-kanak tu doktor, ada yang macam tak menggalakkan kanak-kanak di bawah 1 ke 2 tahun untuk pakai face mask, bawah 2 tahun. Sebab apa tu doktor? It's because of kalau kita pakai ketat sangat, sometimes they have breathing difficulty. So kat situ, so kita tak galakkan lah. And then budak 2 tahun tu susah nak actually apply mask struggle tu. lah. Okay. Itulah kita tahu punca kanak-kanak tu dia tak boleh pakai mask, boleh struggle lah untuk bernafas. So jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terutamanya sekarang ni dekat bazar Ramadan, bazar Ramadan dekat shopping mall, kita tengok ramai yang bawa kanak-kanak ni pergi ke tempat-tempat yang sesak ni. Dia bukan berkaitan dengan asma saja, berkaitan dengan masa COVID ni. So jadi kena elakkan lah kanak-kanak ni untuk pergi ke tempat-tempat yang sesak ni, untuk mengelakkan lah perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Okey, baik. Soalan seterusnya ada lagi ke? Okey doktor. Doktor, anak saya baru mula menggunakan aero chamber. Okey, adakah aero chamber berkenaan perlu dicuci selepas digunakan? Yes, actually aero chamber tu apa tu doktor? Aero chamber tu spacer, corong. Aero chamber tu sebenarnya brand, salah satu brand, dia ada banyak brand. Spacer tu nama corong tu sebenarnya, nama amla untuk corong. So aero chamber tu salah satu brand lah yang agak famous. So sebab tu orang duk panggil dia aero chamber. Macam Maggi dengan ni lah. Yes, aero chamber. So this aero chamber biasanya kita cuci seminggu sekali. So macam mana kita buat? Kita bubur dalam satu baldi, kita rendam dalam air suam. Air suam, okey. It can be air suam ataupun air sejuk tak apa, air sabun lah. Kita letak kat situ, rendam, lepas tu kita cuci. Yang paling penting tu ialah masa kita nak bagi dia dry, kering, kita tak boleh guna kain untuk pilap. Sebab kalau kita guna kain tu, pilap kat dalam aero chamber tu, kadang-kadang dia tercalar kat dalam. So if let's say dia tercalar kat dalam tu, ubat tu akan terlekat kat situ. Bukan semua ubat yang akan pergi sampai kat paru-paru. Dia akan terlekat kat situ. So tak boleh. So apa yang kita nasihatkan ialah lepas cuci kita air dry. Bagi dia kering macam tu. Air dry sahaja. Jangan pilap. Jangan pilap lah. Okey. That should be okay. Okey lah, tu caranya lah untuk kita nak menggunakan air chamber, nak mencuci tu, basuh dan biar dia kering secara semula jadi lah. Semula jadi. Air dry. Okey, baik. So soalan seterusnya, okey, daripada Puan Syasha Wani Rosli. Okey doktor, saya pernah terbaca ada pendapat mengatakan kalau kerap kanak-kanak tersebut mendapat asma, kapasiti keluasan paru-paru akan semakin mengecil. Okey, boleh doktor ulaskan tentang perkara ini doktor? Okey, seperti yang saya cakap, kalau kata seseorang budak tu kita boleh kontrol asma dia dengan baik, dia punya paru-paru kapasiti tidak akan terjejas. Kecuali kita biar dia macam tu, kita tak rawat, daripada reversible dia akan jadi irreversible. So masa tu memang tak boleh lah. Dia punya lung function, keluasan paru-paru tu memang akan mengecil. Kalau kata kita tak rawat dengan betul.
So kalau kita buat rawatan dia normal lah. It's okay because paru-paru kita, budak punya paru-paru akan sentiasa matang. You know, it's progressing sampai umur 7 tahun sebenarnya. Dari lahir sampai 7 tahun. So it's still everyday maturing. So it's okay. So as long as kita dapatkan control rawatan, dengan baik. dapat rawatan dan control faktor-faktor tadilah. Yes. Kita nak jadi yang kita tak mau reversible obstruction tu jadi irreversible obstruction. Okey, baik. Okey, seterusnya ada lagi soalan. Okey doktor, berkenaan dengan tadi doktor ada ceritakanlah faktor untuk asma tu adalah makanan. Okey. So jadi ni soalan daripada Pak Ida Halim, bagaimana saya boleh tahu makanan yang anak saya ambil ni penyebab kepada asma? So biasanya saya akan suruh ibu bapa buat food diary, kita panggil diary lah. So kita observe tengok macam mana. Contohnya kali ini dia minum ais. Dia dapat tahu lepas minum ais terus batuk sikit-sikit. Next time you try again, batuk lagi. So kita tahulah tak boleh dah lah yang ais tu memang because it's very very individualized kita panggil. So mungkin anak saya tak boleh makan rambutan, mungkin anak you tak boleh makan tembikai. So berbeza lah actually. So dia tak ada jawapan yang satu jawapan untuk semua orang. So you have to observe tengok macam mana. Food diary I think usually we see. Dia food ni dia sebabkan macam allergic ke doktor, ataupun ingredient dalam food tu yang menyebabkan keradangan, ataupun macam mana tu doktor? It's two things can be the macam ais, dia tak ada ingredient lain, dia water saja. Ais tu lah, so dia memang allergic kepada ais tu. Allergic kepada ais yang bukan allergic kepada ais tu. It's just that this ais akan menyebabkan dia serangan, dapat serangan. Okay? Mungkin dia sejuk lah, so dia dapat serangan. So the other one is preservative lah. Preservative memang kebanyakan preservative. Mungkin dia tak boleh makan sos ini sebab sos ini kat dalam dia ada preservative. Dia tak boleh makan peanut. Peanut punya sos, satay sos sebab kat dalam ada peanut. It's not that dia allergic kepada sos, tapi dia allergic kepada peanut kat dalam. Something like that. So it's very individualized. So kita nak tahu tu dia apa-apa pun kita kena buat diary. Kita kena observe tengok kita lah, kena observe lah. Dia tak ada jawapan. Bukan kata semua orang asma tak boleh minum ais. Tak, sesetengah budak tu boleh minum ais sahaja dan dia tak dapat serangan. Jadi kalau anak kita ni dia makan sesuatu, tiba dia batuk, atau dia batuk tu kena batuk sikit-sikit ke, atau batuk yang maksudnya kita nampak batuk yang bukan normal, bukan batuk yang normal, maksudnya batuk yang kuat. Tak semestinya batuk yang kuat. So contohnya seseorang budak tu dia memang dah ada asma. So selama ni asma dia kontrol dengan baik. Tiba-tiba dia tersilap makan. Contohnya ais. Dia memang tahu dia tak boleh makan ais. Dia pergi makan ais. Lepas tu keesokan pagi dia sudah penat. Ataupun dia sudah bunyi masa bernafas. So kita tahulah punca triggering factor kali ni ialah ais. Kepada ais. Dia boleh tak ada multiple food yang boleh menyebabkan trigger kepada seorang tu? Kan. Tak semestinya satu saja. Kadang-kadang macam penyakit restung ataupun penyakit eczema semua tu, asma, dia pun tak boleh makan seafood. Kadang-kadang dia akan jadikan dia allergic lah. Triggering dia boleh jadi macam tu juga. Macam tu jugalah. Okey, so jadi kita ibu bapa ni kalau tengok anak kita makan sesuatu tiba batuk, kemudian dia makan lagi, lepas tu dia batuk lagi. So jadinya itu mungkinlah salah satu benda yang kita kena elakkan lah untuk mengelakkan penyakit asma tu. Okey, ada lagi tak soalan daripada Facebook? Okey doktor, adakah asma ni penyakit keturunan doktor? Okey. For example, kalau kata seseorang ayah tu ada asma, bukan 100% anak dia akan ada asma. Tapi kalau ayah dia ada asma, anak tu berisiko tinggi. At least 25% lagi tinggi. Kalau kata si ayah dengan si ibu, dua-dua orang ada, maksudnya 50% lah lebih kurang. Anak tu berisiko tinggi untuk dapat asma. So, faktor genetik actually plays peranan jugalah. So, asma ni sejenis penyakit yang sangat kompleks sebenarnya. So, dia disebabkan oleh interaksi between environment dengan genetik. Genetik. A lot of things play. Bukan satu faktor saja. Tapi memang penyakit keturunan lah. Keturunan jugalah.
berisiko tinggi. Berisiko. Maksudnya kalau ibu bapa tu ada asma, anak tu high risk lah untuk dapat asma. Bukan semestinya asma. Kalau kata ibu dan ayah mempunyai penyakit alahan, eczema ataupun resdung, anak dia orang pun akan berisiko tinggi. Okey, kalau kata ayah atau mak dia ada eczema yang contohnya dia tak boleh kucing. So adakah anak dia tu benda yang sama juga? Ataupun tak semestinya? Tak semestinya. Dia ikut jugalah apa individu lah, individu. Yes. Okey, so ada lagi soalan. Okey, soalan daripada Puan Husna, doktor, anak saya bila waktu pagi dia akan sesama dan batuk tetapi tiada kahak dan bersin dengan kerap. Adakah ia disebabkan paru-paru anak saya sensitif ataupun sebabkan faktor-faktor lain, doktor? Anak saya bila waktu pagi dia akan sesama dan batuk tapi tiada kahak dan bersin. Okey, so daripada cerita macam Puan Nurul Husna bagi tahu, so kita kena pasti sama ada anak dia tu ada resdung ke tak. Because ciri-ciri resdung ialah waktu pagi, biasanya lepas mandi ke waktu sejuk ke, dia akan bersin. Selsema kadang-kadang, nose block, ketat hidung, dia budak tu akan rasa macam katai hidung, dia akan macam tu lah. Gosok-gosok hidung. Gosok hidung, gosok mata, tapi batuk tu, dia tak, dia tak kerap ataupun dia tak ada kahak. Itu disebabkan allergic ataupun sensitif di bahagian hidung. So ni lebih kurang kepada sensitif, memang sensitif tapi sensitif saluran atas lah, sini hidung, looks like allergic rhinitis lah. Macam resdung. Kalau kata seseorang budak tu ada resdung, kemungkinan besar dia ada asma lah. Kemungkinan besar. Tapi tak semestinya sesiapa yang ada resdung akan 100% dapat asma. Cuma untuk kes ni dia perlu ke jumpa doktor untuk dapatkan dia rawatan? kena buat siasatan dulu. Kita kena explore detail lagi lah soalan-soalan apa tu, what is dia punya habit waktu pagi, what is the cerita dia, history dia, kita kena explore dululah. Lepas tu kita kena examine dia punya hidung, kita kena dengar dia punya paru-paru, baru kita boleh come to a diagnosis confirm. Baik. So jadi Puan Nurul Husna tu kalau seeloknya datanglah jumpa dengan doktor, Dr. Yu, di KMC. Kita tengoklah apa masalah kesihatan kita. Hopefully masalah tu bukan masalah serius. Cuma kita takut masalah serius, kita lambat dapatkan rawatan. Macam tu doktor kata irreversible. Okey doktor, mungkin ni soalan terakhir lah, mungkin doktor boleh emphasize sekali lagi. Okey doktor, adakah seorang kanak-kanak yang mempunyai asma boleh sembuh sepenuhnya, terutama waktu dia dah dewasa lah? So tadi kita dah bincang, so asma tu tak akan hilang. Dia akan ikut kita, cuma simptom dia kita boleh kawal dengan bagus. So kalau kita ikut arahan doktor, mengamalkan langkah pencegahan yang betul, kita guna ubat, teknik yang betul, ikut arahan lah, memang tak stop ubat semata-mata macam tu, kita jaga betul-betul, then asma tu kita boleh control. Maksudnya budak tu tak payah guna ubat. Tak payah guna ubat. Free of symptom. Tapi kalau kata sampai dewasa nanti, kalau kata dia terkena expose kepada faktor pencetus, mungkin dia akan dapat serangan lain. Okey, tu yang soalan yang terakhir lah. Okey, berkenaan dengan asma, adakah asma tu boleh sembuh? Jawapannya tidaklah. Tapi kita boleh kawal dia dengan simptom-simptom tu dengan baik, dengan disiplin yang baik lah. Disiplin yang baik. Dia apa-apa jenis penyakit ni, dia kena ada disiplin. Cara makan yang betul, cara makan ubat yang betul, hygiene yang betul, dan juga kita panggil jadualkan. Maksudnya kalau kita tahu kita ni tak boleh expose kepada ais, so kita tak ambil. Tak boleh expose kepada kucing, kita tak pergi kepada kucing tu untuk mengelakkan daripada penyakit asma. Itulah disiplin, itulah yang penting untuk kita mengelakkan penyakit yang bukan asma saja, apa-apa penyakit tu supaya dia jadi lebih teruk. So terutamanya kepada penyakit di kanak-kanak, kita tahu kanak-kanak ni bukanlah orang yang boleh ikut arahan dengan baik. Jadi kita lah ibu bapa ni kena sentiasa pesan pada anak-anak dan sentiasa jagalah supaya asma tu dia tak diteruk lah. Okey. So jadi itu sajalah soalan kita pun dah hampir sejam. Hampir sejam doktor. Sampai sejam kita bersiaran di Facebook, berceritakan berkenaan dengan penyakit asma, terutamanya di kalangan kanak-kanak. Doktor pun dah ceritakan dah misconception terhadap asma. Doktor ceritakan asma tu apa dan bagaimana cara kita nak merawat. So jadi sebelum kita akhiri kita punya program kita pada hari ini, mungkin last doktor ucapan
terutamanya nak dekat hari raya ni doktor. Untuk pasien-pasien doktor Muslim. So from here, I'll just wish all of you selamat hari raya, but just be safe lah, keep safe. SOP memang kena amal lah. Kena amalkan SOP. So budak-budak tu memang kalau tak boleh, jangan pergi kat bazar lah. Bazar Ramadan sebab ramai sangat orang kat sana. Betul. Okay. So itu sajalah. Okay, terima kasih sekali lagi pada doktor, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih lah kepada tuan-tuan yang perempuan bersama dengan kita di Facebook sehingga akhir rancangan. Dan yang terakhirnya saya ucapkan selamat berpuasa lagi beberapa hari lagi, dan selamat hari raya lah kepada semua penonton. Macam doktor kata, patut SOP, dan kita jadilah bukan pencetus, tetapi kita jadi orang yang pemutus kepada COVID-19. Setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.